Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Nur Syazana binti Zahari, nombor menteri I1910358. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah pembentangan dalam subjek fiqh ibadat. Tajuk pembentangan kami ialah penyembelihan, akikah dan korban. Slide yang pertama ini merupakan pengenalan. Poin yang pertama ialah mengenai makna sembelihan. Sembelihan ialah dari segi bahasa bererti potong atau belah bagi mematikan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marih. Dari segi syarak pula bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain dari kuku, gigi dan tulang untuk membolehkan haiwan itu halal dimakan oleh orang Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas berhala. Surah Al-Maidah ayat 3. Poin yang seterusnya ialah berasal daripada perkataan Arab, iaitu perkataan Al-Zabaih yang mana ia merupakan kata jamak kepada Al-Zabihah yang bererti binatang yang disembelih. Seterusnya, ia membawa maksud kepada binatang halal yang sempurna penyembelihannya. Slide yang seterusnya ialah mengenai jenis-jenis penyembelihan. Pertama ialah terbahagi kepada 3 jenis iaitu Al-Zahbu, Al-Nahru dan Al-Aqru. Seterusnya ialah Al-Zahbu melibatkan penyembelihan leher binatang di sebelah atas halkum mengikut syarat-syarat syarak. Al-Nahru pula ialah cara penyembelihan leher binatang di sebelah bawah halkum. Maksud lainnya, memotong di labah bagi haiwan berleher panjang seperti unta dan burung unta. Cara ini disunatkan bagi menyembelih unta. Bagi yang tidak tahu, labah bermaksud batang leher sebelah bawah haiwan tersebut. Seterusnya pula ialah Al-Aqru, iaitu penyembelihan secara darurat di mana ia dilakukan pada binatang pada mana-mana bahagian anggota yang boleh mematikannya. Cara ini dilakukan terhadap binatang liar dan tidak dapat dikawal sebagaimana penyembelihan binatang buruan. Slide yang seterusnya pula ialah berkenaan dengan cara penyembelihan. Pertama, memotong seluruh halkum iaitu seluruh nafas dan seluruh marih iaitu saluran makanan dan minuman. Jangan potong sampai putus kepala sebab kalau sampai putus kepala, haiwan tersebut menjadi bangkai dan kita semua tak boleh makan haiwan tu sebab dia dah jadi bangkai. Okey, yang kedua, niat untuk menyembelih ketika melakukan penyembelihan. Yang ketiga, jika seseorang itu memegang pisau di tangannya dan terlepas pisau itu daripada tangannya, lalu terkena leher binatang dan terputus seluruh halkum dan marihnya, tidaklah ianya dikira sebagai penyembelihan kerana tidak ada niat untuk melakukan penyembelihan. Maka tidak halal memakan daging tersebut. Yang terakhir, hendaklah binatang itu mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan, iaitu tidak dilakukan satu perbuatan lain yang boleh membawa maut kepada binatang itu ketika disembelih. Kiranya bukan sebab membunuh ke apa. Okey, poin yang seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Najiha binti Raslan, I1910362. Hari ini saya akan membentangkan tentang syarat sah sembelihan. Syarat sah sembelihan mempunyai beberapa perkara dan perkara-perkara ini perlu ada untuk memastikan atau menjadikan sembelihan itu sah dan menjadikan binatang sembelihan itu bersih. Antara syarat-syaratnya ialah syarat berkaitan dengan penyembelih, syarat berkaitan dengan binatang yang disembelih dan syarat berkaitan dengan alat sembelihan. Yang pertama ialah syarat berkaitan dengan penyembelih. Antara 3 perkara yang berada di bawah syarat ini ialah penyembelih seorang Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua ialah ahli kitab atau salah seorang datuk neneknya menjadi ahli kitab sebelum berlaku penyelewengan ataupun pemansuhan. Yang ketiga ialah dia tidak menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ataupun bukan atas namanya. Yang pertama ialah penyembelih seorang Islam ataupun ahli kitab ini bermaksud penyembelih
untuk menjadikan sembelihan itu sah, penyembelih haruslah seorang Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab itu ialah orang Yahudi ataupun Nasrani. Dan jika penyembelihan itu berlaku disembelih oleh orang yang menyembah berhala, golongan Majusi ataupun murtad, sembelihan dikira tidak sah. Yang kedua ialah ahli kitab atau salah seorang datuk dan neneknya menjadi ahli kitab sebelum berlaku penyelewengan ataupun pemansuhan. Ini bermakna jika keturunannya daripada ahli kitab, maka sembelihan itu sah. Dan tetapi jika penyembelihan itu dilakukan oleh keturunannya dan datuk nenek sebelum ini bukan ahli kitab dan penyembah berhala, dan berlaku penyelewengan, setelah berlaku penyelewengan di mana keturunannya memasuki agama baru ataupun meluk agama Nasrani, maka sembelihan itu adalah tidak sah. Yang ketiga ialah dia tidak menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bukan atas namanya. Jadi sekiranya dia menyembelih sembelihan tersebut bukan kerana Allah tetapi kerana berhala, kerana agamanya, maka sembelihannya itu adalah tidak halal, di mana iaitu binatang yang disembelih bukan kerana Allah dan ataupun tak disebutkan sewaktu menyembelih selain nama Allah adalah tidak halal sembelihannya. Jadi jika cukup ketiga-tiga perkara ini atau syarat yang disebutkan pada diri penyembelih ini, maka halallah sembelihannya tanpa membezakan dia lelaki ataupun wanita, tua ataupun muda. Yang kedua ialah syarat berkaitan dengan binatang sembelihan. Antara perkara ataupun syarat yang perlu ada dalam syarat berkaitan dengan binatang sembelihan ialah bagi menghalalkan sembelihan itu ialah penyembelihan dapat menangkap haiwan itu sebelum disembelih dan haiwan itu masih mempunyai hayat mustaqirah. Yang kedua, putusnya halkum dan urat merih. Yang ketiga ialah memotong dengan cepat dan sekaligus. Yang pertama, penyembelih dapat menangkap haiwan itu sebelum disembelih dan haiwan itu mempunyai hayat mustaqirah. Mempunyai hayat mustaqirah ini ialah haiwan tersebut tidak mengalami sakit atau cedera ataupun perkara yang membawa kepada kematian, dan binatang ini tidak berkecamuknya seperti binatang yang sudah disembelih. Kiranya antara syarat berkaitan dengan binatang sembelihan ini untuk menjadikan sembelihan itu sah, haiwan itu perlulah hidup, dapat menangkap haiwan itu sebelum disembelih dalam keadaan yang mempunyai hayat mustaqirah, iaitu di mana dia masih lagi hidup, tidak mengalami sakit, cedera ataupun perkara lain yang membawa kepada kematian. Yang kedua ialah putusnya halkum dan urat merih. Di sini saya ingin menyatakan bahawa halkum adalah saluran pernafasan dan urat merih adalah saluran makanan. Jika ketika berlakunya penyembelihan dan kedua-dua saluran ini tidak terputus, salah satu yang tidak terputus, maka sembelihan ini adalah tidak sah. Kerana baginda Rasulullah SAW telah mensyaratkan di dalam penyembelihan berlakunya pengaliran darah. Ia berlaku kerana putusnya halkum dan urat merih ini, dan nyawa akan hilang jika kedua-duanya dipotong. Yang ketiga ialah memotong dengan cepat dan sekaligus. Ini kerana jika dilakukan dalam keadaan perlahan, binatang itu akan mengelepar sebagaimana binatang yang disembelih sebelum selesai berlakunya penyembelihan, maka terbatallah sembelihan dan ia tidak sah. Kerana
memotong dengan cepat dan sekaligus ini akan membuktikan bahawa haiwan itu masih mempunyai hayat mustaghirah, di mana salah satu syarat dalam berkaitan dengan binatang sembelihan ialah haiwan perlulah mempunyai hayat mustaghirah, di mana jika haiwan itu disembelih dan tidak meronta, bermakna haiwan itu telah hilang hayat mustaghirah sebelum penyembelihan dilakukan. Dan ini membuktikan binatang itu mati bukan kerana sembelihan dan tidak halal untuk memakannya. Yang ketiga ialah syarat berkaitan dengan alat sembelihan, iaitu alat tersebut hendaklah boleh melukakan disebabkan ketajamannya, seperti diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu atau seumpamanya. Ini bermaksud sembelihan selain daripada benda tajam ataupun haiwan itu dimatikan melalui hentakan benda berat dan bukan daripada alat yang tajam, adalah menyebabkan sembelihan itu adalah tidak sah, kerana sembelihan ini memerlukan mengalirnya darah disebabkan alat yang melukakan, dan alat yang melukakan ini adalah mestilah benda yang tajam. Dan manakala jika berlakunya hentakan berat ataupun mematikan haiwan tersebut dengan alat dengan hentakan yang berat dan tidak berlakunya pengaliran darah, maka sembelihan itu adalah tidak sah. Yang kedua ialah alat sembelihan itu bukanlah gigi atau kuku. Jadi tidak halal sembelihan yang menggunakan salah satu daripadanya, iaitu gigi atau kuku untuk sebagai alat sembelihan, walaupun ia melukakan dan ketajamannya, tetapi ia mengakibatkan mengalirnya semua darah, di mana bukan darah haiwan itu saja, tetapi darah kita juga daripada kuku, di mana kita menggunakan kuku dan gigi. Ini disebabkan sembelihan dengan salah satu daripadanya telah dikecualikan oleh nas hadis daripada keumuman keharusan menyembelih dengan alat-alat yang diharuskan, iaitu selagi mana ia tidak menggunakan gigi dan kuku, kerana termasuk dalam hukum gigi dan kuku ialah semua jenis tulang, sama ada tulang manusia ataupun selainnya. Dan terakhir sekali adalah perkara-perkara sunat dalam sembelihan. Antara perkara sunat dalam sembelihan ialah menyebut nama Allah Azza wa Jalla sewaktu menyembelih, seperti penyembelih berkata bismillah. Kiranya ketika melakukan penyembelihan itu, penyembelih melakukan penyembelihan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun penyembelih berkata bismillah. Yang kedua iaitu memotong urat wadajaini sewaktu menyembelih. Urat ini ialah dua urat di tepi batang leher mengelilingi halkum. Kedua yang dinamakan al-warid. Ia disunatkan kerana ia menyegerakan keluarnya nyawa. Jadi sunat bagi memotong urat ini kerana ia memudahkan ataupun mempercepatkan dalam untuk nyawa haiwan itu hilang. Yang ketiga ialah penyembelih hendaklah menajamkan mata alat sembelihannya, di mana seperti yang saya terangkan sebelum ini ialah penyembelih alat yang digunakan hendaklah tajam, dan perkara ini juga akan mempercepatkan proses dalam menyembelih haiwan tersebut. Jadi penyembelih hendaklah menajamkan mata alat sembelihannya itu. Dan keempat ialah membaringkan sembelihan atas pinggul kirinya, juga membiarkan kaki kanannya bergerak setelah disembelih supaya dia dapat kelihatan dengan pergerakan itu, kecuali unta. Yang lebih afdal ialah ia disembelih dalam keadaan berdiri dengan digantungkan betis kiri kaki belakangnya. Yang kelima ialah menghadap kiblat sewaktu menyembelih, kerana kiblat adalah arah yang paling mulia. Apabila sembelihan dihadapkan ke kiblat, maka penyembelih juga menghadapnya.
kita sebagai orang Islam, kita diberi pencerahan ataupun kita disunatkan dalam melakukan semua perkara, dalam melakukan semua perkara, walaupun dalam keadaan tidur, kita diminta tidur dalam keadaan arah kiblat. Okey, jadi melakukan penyembelihan ini dengan menghadap kiblat, menghadap kiblat juga adalah perkara sunat dalam sembelihan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Inani binti Maisa. Nombor matrik I 191035884. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk ibadah korban. Dari segi bahasa, korban bermaksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini perlulah dijalankan dengan niat yang betul, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, perkataan korban berasal daripada Arab, iaitu korban yang bererti dekat. Korban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang bererti binatang sembelihan seperti unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat dalil disyariatkan korban ialah Allah SWT telah mensyariatkan korban dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Surah Al-Kausar ayat 1 hingga 3. Dari sudut syarak, korban bermaksud menyembelih binatang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Pada masa-masa yang tertentu tu ialah pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dan pada masa-masa yang tertentu. Seterusnya, sebagai bentuk takarub ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita menjalankan ibadah korban ni, dia mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadah korban ni ialah ibadah yang paling disukai oleh Allah. Dan yang terakhir, korban telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah seperti ibadah zakat dan sembahyang hari raya. Next. Hukum dan pensyariatan korban. Sunat muakkad bagi sesiapa yang melakukannya. Kiranya dekat sini, kalau orang tu ada pendapatan lebih ataupun ada duit lebih, dia boleh melakukan ibadah korban. Dan menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar. Kiranya macam bernazar sesuatu, dan dia bernazar tu dia nak buat ibadah korban, dia kena wajib tunaikan dia punya nazar tu. Dan fardu kifayah bagi sesebuah keluarga, dan ibadah itu juga merupakan syiar yang tidak wajar disembunyikan kerana ia merupakan amalan yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya dekat sini, ibadah korban ni tak perlu disembunyikan kerana satu, ibadah korban ni ialah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah ini dapat mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah ibadah korban, yang pertama, membuktikan keimanan, ketaatan dan kesyukuran. Dengan melakukan ibadah korban ni, dia dapat membuktikan kita punya kesyukuran, tahap kesyukuran yang apa yang Allah telah bagi nikmat dekat diri kita, dan tahap keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, mendidik manusia secara amali dari segi kasih sayang, simpati dan timbang rasa. Macam ibadah korban ni dia macam kita rasa simpati dekat orang tu. Macam kita sedekah pada hari tu, kita bagi daging dekat orang-orang yang lebih memerlukan. Melatih manusia sentiasa berkorban untuk menegakkan syiar Islam. Melahirkan kegembiraan di hari kebesaran Islam dengan sedekah dan hidayah. Apa yang kita nampak kat sini, yang hari raya Aidil Adha ni dia macam memberi kita satu semangat, iaitu kita macam bersedekah, bagi daging dekat orang yang lebih memerlukan, dekat orang yang fakir miskin macam tu. Mengingati dan mengambil iktibar daripada kisah pengorbanan suci Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang terakhir, melatih individu berkorban apa saja untuk mendapat keredaan Allah. Individu tu macam sanggup untuk berkorban supaya dia mendapat keredaan dan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrina binti Yusri, dan hari ini saya akan bentangkan korban
bagi poin yang pertama, siapakah yang dituntut supaya berkorban? Dia ada 3, iaitu Islam, baligh dan berakal, dan juga berkemampuan. Islam ni dah dinyatakan bahawa yang boleh lakukan korban ni hanya orang Islam saja dan tidak dituntut oleh orang yang bukan Islam. Manakala bagi baligh dan berakal pula, bagi orang yang belum baligh dan tak berakal ni, gugur taklif tersebut kepadanya. So kalau kita nak buat korban ni, bila kita dah baligh lah dan juga berakal. Bagi yang ketiga ialah berkemampuan, di mana dia memiliki harta yang lebih untuk dirinya untuk berkorban, dan lebih daripada nafkah untuk dirinya dan mereka di bawah tanggungannya. Maksudnya dia berkemampuan tu kan dekat nafkah dia tu, so dia mampu untuk melakukan korban. Seterusnya ialah binatang yang disyariatkan untuk korban. Ada 3, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Tak ada 3 ni tak boleh buat korban, sebab kalau nak buat korban kita ada 3 ni je, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Sebab tak sah korban kalau tak ada 3 binatang ni. Yang paling afdal dalam berkorban ni, yang first paling afdal ialah unta, kemudian lembu dan yang kemudian kambing. So paling afdal kita kena cari unta dululah. Tapi kalau tak ada unta dekat Santun, dekat negara Malaysia ni kan susah nak cari. So kita ambil yang kedua tu, iaitu lembu. Dalam melakukan korban ni dia harus korban dengan satu bahagian daripada 7 bahagian unta dan lembu. Maknanya seekor unta atau lembu tu boleh dibahagikan kepada 7 bahagian, seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami melakukan korban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah dengan dibahagikan seekor unta kepada 7 bahagian dan seekor lembu juga dibahagikan kepada 7 bahagian. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat binatang korban. Syarat dia ada 2, iaitu umur dan juga selamat. Bagi umur, syarat bagi unta mestilah umurnya sudah memasuki tahun ke-6, dan syarat bagi lembu dan kambing pula mestilah umurnya sudah memasuki tahun yang ke-3. Manakala bagi kambing biri-biri ni mestilah umur dia sudah masuk tahun kedua atau gigi hadapannya telah gugur sebab bersalin, walaupun tak capai lagi 1 tahun. Sebab dia berdasarkan hadis riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, maksud sebaik-baik binatang korban ialah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun. Bagi syarat binatang korban ialah yang kedua ialah selamat. Maksud selamat ni dia tak cacat, sebab ketiga-tiga jenis binatang ternakan ni mestilah tak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya. Tak kisahlah antara tiga-tiga ni sama ada unta, lembu ataupun biri-biri. Kalau tiga-tiga ni ada yang cacat otak ke, ada yang kurang daging dia ke, nampak terlalu kurus ataupun tempang ataupun buta, semuanya tak sah untuk korban sebab boleh kurangkan daging dia. So mestilah dia selamat dan tidak cacat. Seterusnya ialah waktu korban. Waktu korban ada 2. Pertama, dia selepas terbit matahari, waktu raya haji, ataupun waktu afdal ialah selepas selesai solat. Yang untuk melaksanakan korban ni ialah selepas selesai solat hari raya, sebab disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang maksud perkara pertama yang kami mulakan pada hari ini ialah kami bersembahyang, kemudian kami pulang dan menyembelih korban. Kemudian oleh itu siapa yang melakukan perkara tersebut maka dia telah melaksanakan sunnah kami, dan sesiapa telah menyembelih sebelum itu maka ia adalah daging untuk ahli keluarganya, bukan untuk ibadah korban. Maknanya perkataan siapa yang telah menyembelih sebelum itu maksudnya ialah sebelum waktu sembahyang hari raya dan sebelum berlalu waktu sekadar yang sempat didirikan sembahyang. Kita pergi poin yang seterusnya ialah agihan daging korban, iaitu apa yang dibuat dengan korban selepas disembelih. Kalau korban yang kita laksanakan itu wajib, sama ada dia bernazar ataupun dia ditentukan bagaimana yang telah kita jelaskan, dia tak harus ambil bagi orang yang melakukan korban ini dan mereka yang di bawah tanggungan memakan daging tersebut. Tapi jika salah seorang daripada mereka tu makan daging tersebut, maka hendaklah diganti dengan daging lain atau dibayar dengan yang lain, sekadar daging yang dimakan tu lah. Kalau makan sikit, so dia kena gantilah dengan daging yang dimakan tu. Tapi kalau dia laksanakan korban tu sunat, harus bagi dia makan mengikut kadar yang dikehendaki, dengan syarat dia hendaklah bersedekah sedikit daripadanya. Yang paling afdal makan sedikit
untuk dapatkan keberkatan dan baki daging tu disedekahkan dekat orang lain. Harus baginya makan 1/3 dan 1/3 lagi bagi dekat orang fakir, dan 1/3 lagi dihadiahkan kepada sahabat-sahabat ataupun jiran-jiran terdekat sekalipun dia tu orang kaya. Tapi kalau orang kaya dapat daging korban tu, itu adalah dikira sebagai hadiah untuk dimakan dan diorang tak boleh jual. Lain pula dengan orang fakir. Kalau orang fakir dapat, dia boleh untuk dimiliki, dia boleh bebas untuk makan ataupun untuk menjualnya. Okey, bagi orang yang berkorban pula, dia boleh sedekahkan kulit binatang korbannya atau dimanfaatkan untuk dirinya, tapi dia tak boleh dijual ataupun bagi kulit binatang tu dekat penyembelih binatang korban sebagai upah kepada penyembelihannya, sebab perbuatan tersebut boleh menyebabkan kekurangan pada binatang korban dan merosakkan ibadah korbannya. Okey, poin yang seterusnya ialah sunat dan adat-adat ibadat korban. Ada 3. Yang pertama, apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam nak laksanakan ibadah korban tu, dia disunatkan untuk tidak menghilangkan bulu atau memotong kukunya, dan dia kena jaga dengan baiklah, sebab mengikut riwayat daripada Nabi Muhammad SAW yang bersabda, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Okay. Dan yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Sekiranya dia uzur, dia harus dah datang hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Yang ketiga, sunat bagi hakim, yakni pemerintah, orang-orang Islam ataupun pemimpin mereka untuk berkorban menggunakan harta Baitul Mal bagi pihak-pihak orang Islam. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam ke tajuk akikah pula. Okey, pengertian akikah. Perkataan akikah berasal daripada al-aqu. Dari segi bahasa ialah potong. Dari segi syarak pula ialah binatang yang disembelih sempena rambut bayi dicukur. Okey, bagi hukum melaksanakan akikah, hukumnya ialah sunat muakkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang waktu akikah. Yang pertama, waktu harus menyembelih akikah bermula setelah semua tubuh bayi keluar dari perut ibunya. Maksudnya waktu bayi lahir tu, waktu itulah akikah bermula. Yang kedua, jika binatang tu disembelih sebelum bayi keluar dari perut ibunya, maka sembelihan tu tak dinamakan akikah. Maksudnya kalau binatang tu sembelih waktu sebelum bayi lahir, maka tak dinamakan akikah. Yang ketiga, hukum sunat akikah ni berterusan sehingga bayi tu balik. Yang keempat, penyembelihan akikah sunat dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Seterusnya, hikmah pensyariatan akikah. Yang pertama, dapat menyatakan rasa gembira ibu bapa yang dikurniakan anak yang dimudahkan kelahirannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ialah kesayangan ibu bapa. Jadi mereka ni haruslah bersyukur kepada Allah yang telah mengurniakan nikmat tersebut. Firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, ia meredainya menjadi sifat dan amalan kamu. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Yang kedua, menyebarkan berita tentang keturunan anak yang dilahirkan secara terang-terangan supaya tak timbul prasangka. Oleh itu, penyembelihan akikah ni adalah cara terbaik untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan baik hati di kalangan manusia serta tindak tanduk nafsu yang mengajak kepada sifat bakhil. Yang keempat, menggembirakan hati keluarga, kaum kerabat, sahabat orang fakir kerana mereka dijemput ke majlis makanan. Pertemuan di majlis tersebut sudah tentu menimbulkan rasa kasih sayang dan mesra yang dituntut oleh Islam. Seterusnya, binatang yang disembelih untuk anak lelaki dan perempuan. Okey, yang pertama, penyembelihan akikah ni dah memadai seekor kambing sama ada anak lelaki dan anak perempuan. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengakikahkan Al-Hasan seekor kambing. Okey, yang kedua yang afdal ialah dua ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor untuk anak perempuan. Okey, berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW
menyuruh mereka menyembelih 2 ekor kambing yang sepadan bagi akikah anak lelaki dan seekor bagi anak perempuan. Okey, maksudnya kat sini binatang yang disembelih untuk anak lelaki dan perempuan, 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Seterusnya, banyaknya akikah mengikut bilangan anak. Okey, mengikut sunnah bilangan sembelihan ni mengikut bilangan anak. Okey, bagi seorang anak seekor kambing. Yang kedua, bagi 2 orang anak 2 ekor kambing, bagi 3 orang anak 3 ekor kambing, dan begitulah seterusnya. Okey, sekiranya kalau seorang itu dikurniakan anak kembar, sunat dengan 2 akikah. Okey, berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain seekor kibas setiap seorang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian iaitu syarat akikah. Okey, syarat akikah ini ada 3. Okey, yang pertama, binatang tersebut haruslah umurnya mesti lebih daripada 2 tahun. Yang kedua, binatang tersebut mestilah tidak berpenyakit, tidak cacat dan tidak kurus ataupun tidak buta dan selain daripada kecacatan yang ada pada binatang tersebut. Dan yang ketiga adalah ibadah akikah itu hendaklah disembelih dan juga dijamukan kepada orang ramai, iaitu jamu dengan mengadakan jamuan akikah. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian perkara yang disunatkan ketika hendak melakukan akikah. Okey, antara perkara yang disunatkan semasa kita hendak melakukan akikah ada 4. Okey, yang pertama, memulakan dengan berdoa, iaitu sebelum kita sembelih binatang tersebut, dan juga menyembelih ketika matahari itu sedang naik. Yang kedua adalah dengan kita memberi nama anak pada hari ke-7 kelahirannya. Ini berdasarkan kepada dalam hadis sabda Rasulullah SAW, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, yang bermaksud sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa-bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu. Jadi itulah perkara yang sunat yang boleh dilakukan, iaitu dengan memberikan nama anak pada hari ke-7 kelahirannya dengan nama yang baik. Setelah kita memberi nama, disunatkan juga untuk kita mencukur rambut bayi, sama ada lelaki atau perempuan, pada hari ke-7 selepas disembelihkan akikah untuk dia. Selepas itu menyedekahkan emas ataupun perak mengikut pada berat timbangan rambut bayi tersebut. Okey, seterusnya perkara sunat yang ketiga adalah dengan membelah mulut ataupun tahnik bayi. Okey, tahnik ini bermaksud membelah mulut dengan cara kita mengunyah buah kurma, lepas tu masukkan sedikit ataupun disapukan kepada mulut bayi sehingga masuk ke sedikit daripadanya ke dalam perut bayi. Berdasarkan dalil hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyani fayubarriku alaihim wa yuhannakuhum. Apabila dibawakan kepada Rasulullah SAW, anak-anak kecil, baginda akan mengusap dan juga mentahnik bayi tersebut. Dan berdasarkan apa yang telah disebutkan, bayi ini haruslah dibawa tahnik oleh orang-orang alim seperti ulama-ulama dan sebagainya. Okey, seterusnya yang terakhir adalah perkara sunat dengan mengazankan telinga bayi pada telinga kanan setelah dilahirkan dan juga diikomatkan pada telinga kirinya. Ini kerana bertujuan untuk menjadikan pengisytiharan tauhid bayi tersebut, supaya bagi perkara pertama yang memecahkan gegendang telinganya adalah dengan pengisytiharan tauhid. Okey, seterusnya kita masuk kepada slide perbandingan antara akikah dan juga korban. Okey, baiklah, perbandingan antara akikah dan korban. Yang pertama, akikah ini dilakukan ketika menyambut kelahiran
anak, iaitu selepas kelahiran bayi. Manakala korban pula, korban ni dilakukan setelah selesai solat hari raya Aidiladha sehingga hari Tashrik, iaitu pada hari ketiga. Dan yang kedua, anak lelaki, kalau bagi akikah 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau korban pula, lelaki atau perempuan, ia hanya disunatkan 1 bahagian saja. Jika lebih adalah lebih baik dan digalakkan. Akikah pula, daging akikah ini kita disunatkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum diberikan kepada orang ramai dan juga dimasak dengan secara manis. Kalau korban pula, daging yang mentah tersebut kita berikan kepada golongan pada fakir miskin atau mereka yang memerlukan. Yang keempat pula, tulang ini dipotong. Kalau akikah, tulang itu dipotong berdasarkan sendi-sendi haiwan tersebut terlebih dahulu sebelum dipotong kecil. Manakala korban, tulang-tulang potong itu dipotong yang kecil-kecil dan juga halus. Maka itu adalah antara perbandingan antara akikah dan juga korban. Sekian sahaja daripada kami.